Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sama saya Cikgu Tini. Mestinya kami di Tizaza sentiasa sharekan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anda semua, terutamanya anda yang minat, yang nak dibantu, yang nak jadi mahir dalam bidang jahitan. So di sinilah tempat dia, kerana kami membantu anda semua yang nak belajar dalam bidang jahitan dan juga fashion. Hari ini saya tak nak melengahkan masa. So untuk sesi kedua, kita recap semula sebelum kita mula. Kita dah tunjukkan bagaimana cara untuk kita buat pola baju PKP. Apa baju PKP ni? Blouse PKP. Apa dia? Sebenarnya blouse PKP, kita panggil dia blouse PKP, bermaksud apa tahu? Blouse untuk duduk di rumah. Blouse untuk kita duduk dekat rumah, kan? Kita kalau duduk kat rumah nak baju yang selesa. So kita sharekan, anda boleh buat seberapa banyak yang anda nak buat. Menggunakan kain perca boleh. Kain perca tu agak besar lah, yang lebar. Kalau anda nak gunakan kain 2 meter dah cukup. Okay. Dan apa yang best, kita punya blouse ni, kalau anda nak buat terus sampai orang kata apa, labur sampai jubah pun boleh. Dia punya labur, okay, labur dia mengikut kehendak. Macam saya buat pada paras punggung. Okay? Tapi kalau anda rasa nak buat labur paras lutut boleh. Nak buat labur dia sampai paras orang kata jubah, sampai ke buku lali pun boleh. Mengikut kehendak masing-masing. Janji benda tu orang kata kita pakai selesa. Dia longgar. Baju ni dia tak ketat. Untuk kita senang bergerak. Saya dah standby. Saya tak potong lagi tau pola ni. So saya dah standby dah pola kain. Ni kain saya gunakan kejap saya tengok, saya rasa 2 meter. Okey, satu dia tak sampai 2 meter pun. Okey, semeter 3 suku. Okey, kalau 2 meter dia sampai sini. Okey, alright, semeter lebih kurang lah, sebab saya buat baju pendek, paras tutup punggung saja. Kalau labur anda kena pakai macam kalau anda nak buat labur jubah, labur terus ke bawah, kenalah gunakan 4 meter, 3 meter setengah macam tu kalau bidang 45. Okey, kain tu kena cukup. Okey, so saya akan teruskan dekat sini. Ini pola yang kita dah siapkan. Okey, ini pola yang kita dah siapkan semalam. Saya akan tunjuk cara nak potong macam mana. So senang saja, anda potong ikut ni ikut daripada kita punya pola yang dah siap ni. Sampai sini, yang bahagian yang saya kata kita buang, tak perlu ambil lah. So maksudnya saya akan potong daripada bawah ni. Sangat mudah. Nampak tak? Yang ni kita buang, yang ni kita tak pakai. Okey, kita ambil yang bahagian yang kita dah naikkan setengah inci. Yang bawah ni kita tak payah ambil. Okey, ini lengan kita. Ikut bentuk dia. Okey, dah pun siap. Macam ni. Nampak tak? Okey, so ini dia yang kita akan gunakan. Nampak tak? Senang saja. Kita gunakan sekeping. Untuk bahagian leher, kita boleh potong macam ni. Jangan potong habis Maksud saya, anda boleh tengok. Potong sampai sini. Sampai garisan tegak. Dah. Yang ni potong sampai sini. Sebab kita nak gunakan depan dengan belakang. So beginilah. Yang belakang ni kita boleh potong semua sebenarnya. Okey. Ni untuk belakang tau. Okey, yang kita potong habis ni belakang. Okey, anda boleh take note. Yang kita potong sekerat sampai sini ni untuk depan. Sebab apa tahu? Bila kita nak ambil yang bahagian depan, kita lipatkan dia macam ni. Bawa masuk ke dalam. So yang ni leher untuk depan. Bila kita nak ambil leher belakang, keluarkan ni. Kan senang. Satu pola boleh guna depan dengan belakang. Okey, so jom saya tunjukkan macam mana cara nak potong kain. Ini dia kain yang saya dah ada. So kita samakan kain kita. Okey, nampak tak dekat sini? Kita letakkan di tepi kain bahagian tanda lipatan yang 3 ni kita letakkan di tepi kain yang ada lipatan ni.
dia tidak putus. Ingat dia tidak putus. Lipat kain tu. Okey, so kita letakkan betul-betul dekat lipatan tu. Macam ni. Dan penitikan. Okey, bahagian atas ni kita akan letakkan basi setengah inci. Okey? Kita akan letakkan basi setengah inci. So kita penitikan. Kita ambil bahagian depan dulu. So bila kita nak ambil bahagian depan, yang bahagian leher yang kita potong ni masukkan ke dalam. Gitu. Nampak tak? Senang kan? So kita penitikan. Betul-betul tepi kain, tak perlu ada basi. Okey, kecuali kalau macam cikgu, boleh tak saya nak letak zip depan? Bolehlah anda letakkan basi. Cara nak letak basi pun ada sayang. Kalau nak letak zip depan, anda anjakkan macam ni sikit. Serong. Yang bawah ni tetap sama tau. Sebab zip depan biasanya dia berada di paras pinggang atas sikit. Paras-paras ni. Okey, zip depan tak adalah selabur sampai bawah. Okey, so anda serongkan macam ni. Nanti kita boleh jahit. Ambil kapur, serongkan agak-agak dalam setengah inci macam tu. Nanti ambil kapur kat sini, nanti kita punya zip paras ni, yang ni nanti kita jahit. Kita jahit sikit. Tak payahlah sampai bawah nak jahit. Okey? Tu kalau nak letak zip lah. Kemudian kita letakkan basi. Pada bahagian atas, kita letakkan basi setengah inci. Okey. Nanti kita akan jahitlah bahagian atas ni. Bahagian atas kita letak basi setengah inci. Kemudian bahagian lengan ni, kita letak basi setengah inci saja. Tak payah letak basi besar-besar. Ataupun kalau anda rasa macam nak letak border lace ke, nak cantik sikit, terpulanglah. Pun boleh, tak ada masalah. Kemudian bahagian ni pun basi dia setengah inci. Okey, semua ni sampai sini setengah inci. Bahagian bawah kita boleh letakkan basi 1 inci. Okey, so kita dah letakkan basi semua keliling. So kita boleh potong. Dan jangan lupa untuk leher ni basi dia suku je. Okey, so kita dah potongkan bahagian depan. Sekarang kita nak potong pula bahagian belakang. Saya selalu pesan kita tanda macam ni. Macam ni je. Supaya kita tahu ni bahagian belakang. Yang dalam ni bahagian cantik. Supaya kita nanti tak tersalah cantum. Okey, ketepikan. Kita ambil pula bahagian belakang. Okey, so saya ambil bahagian belakang. Masa kita nak ambil bahagian belakang, bahagian yang leher ni kita buka lah macam ni. Sebab bahagian belakang dia tak adalah kita kena buka. Kena apa? Dia punya bukaan besar macam ni. So, kita bukakan ni dan kita penitikan. Betul-betul tepi kain, sama juga. Ada tanda lipatan. Dan basi depan dengan belakang kena sama Maksud saya masa bahagian depan, basi dekat atas bahu ni kita letak setengah. Yang ni kita letak setengah. Dekat sini kita letak setengah.
Bawah kita letak 1 inci. Bahagian leher kita letak suku inci. Kena sama. So, anda tandakan dulu. Okey. Tanda dengan kapur macam ni. Tandakan dengan kapur setiap penjuru. Dan bawah ni anda letaklah 1 inci. Tanda. Kan? Tanda macam tu. Daripada paras kertas. Sebab pola kita ni belum ada basi. Dan bila dah siap, baru anda potongkan. Okey, kat sini setengah inci basi. Okey, so bawah 1 inci. So, kita dah siap potong kain. Okey, so dah siap dekat sini. Alright, so macam saya cakap tadi, tanda supaya kita tahu ini adalah bahagian dalam. Okey, yang ni bahagian luar. Bahagian yang cantik. So, kita ketepikan. Dan jangan lupa saya nak tunjukkan juga cara nak buat piping. Leher pun kita nak pakai kain yang sama. So, pola ni boleh simpan. Okey, so saya nak ambil bahagian piping. Cara nak buat piping, kita kena ambil kain serong. Dekat sini, macam mana nak ambil kain serong? Kena tengok balik lah, macam ni kan. Buka dulu. Okey, dekat sini kain serongnya. Ini kain menegak, ini kain ira melintang. So, serong kita boleh ambil dekat sini. Okey, serongkan dia. Macam ni. Lepas tu, cara nak ambil macam mana? Kalau ada pembaris 1 meter, senanglah. Saya suka guna pembaris 1 meter macam ni. Kalau tak ada, bukan kata tak boleh buat. Kalau tak ada, anda ambil, mula-mula gariskan. Garis macam ni. Sekejap, saya tunjukkan. Okey, betul-betul serong baru anda punya leher tu cantik. Betul-betul serong. Serongkan dia. So, serong dia macam ni. Okey. Alright, saya dapat betul-betul serong. Untuk leher memang kena ambil kain serong. Ada yang tanya boleh tak kalau nak potong lengan macam kurung kedah? Boleh. Boleh sayang. Sebab tu bila saya ajar asas, anda boleh olahkan dia. Boleh olahkan dia. So, potong je lah bahagian yang lengan tu. Okey. Nak tambah poket ke? Nak buat ropol-ropol ke? Kan? Terpulang. Okey. Nampak tak garis? Lepas tu ambil 1 inci lebar dia. Kalau yang tak ada pembaris 1 meter lah. Sebab lebar pembaris ni 1 meter pula. 1 inci. Lebar pembaris ni 1 inci. So, anda boleh ambil lebar 1 inci. Kalau saya ikut je lah pembaris ni. Tekan sikit pembaris ni. Supaya kain tak bergerak. Ini cara nak ambil bahagian leher dia. Kita buat piping sendiri. Okey, so kita potongkan. Okey, dah siap dah. Ini dia. Kain serong. So, dah pun siap. Kita punya piping dah siap. Untuk bahagian depan dah siap dan juga bahagian belakang. Okey, so saya akan tunjuk cara macam mana kita nak jahit tepi. So, jom kita ke mesin jahit tepi. Sebenarnya bila masa anda jahit tepi, bila kita dah siap potong kain, kita tengok depan dengan belakang mana. Ini bahagian belakang. Yang saya tanda ni bahagian belakang. Masa kita nak jahit tepi, kita kena ikut bahagian depan ni. Bahagian yang cantik, kita jahit tepi macam ni, letakkan dia. Bahagian yang cantik berada di atas. Bahagian yang tak cantik, bahagian belakang berada di bawah.
So, anda letakkan macam ni. Bahagian leher tak perlu jahit tepi. Tinggalkan. Bahagian leher saja yang kita tak perlu jahit tepi. So, saya akan jahit mula daripada bahu sini. Anda boleh tengok cara saya jahit tepi. Okey, nampak? Anda punya mata tengok dekat paras dia punya pisau. Okey, nampak tak? Jangan pula betul-betul letak kat sini. Kononnya supaya nak senang. Tetapi anda kena tahu bila anda letak betul-betul kat sini, kain tu makan banyak. Makan banyak. Okey, macam kita misal kata kita letak basi setengah inci, kan? So dia dah makan kat sini. Okey, sebab tu kita kena betul-betul letak dekat jarum dia. Nampak tak? Pisau dia sayang. Allahuakbar. So kita jalan saja bahagian cantik, bahagian atas. Bila kita buat macam tu, nampak tak? Yang kita potong ni cuma bahagian benang-benang dia je. Okey? Nampak? Kalau tak nanti kalau kita letak betul-betul kat sini, banyak sangat yang kita makan kain. Nampak? Okey, so saya teruskan. Okey. Nampak? Nak laju pun tak ada masalah. Asalkan anda boleh tengok betul-betul kat situ. Nampak? Jahit keliling. Ikut saja bentuk dia. Okey, nampak? Jahitan pun. Jahit tepi yang cantik tu adalah untuk bahagian baju belah atas, belah dalam, belah cantik. Belah cantik. Okey, yang bahagian belakang ni adalah untuk bahagian belakang baju kita. Sebab tu kita nak jahit tepi yang cantik ni menghadap ke atas. So kita jahit. Okey, boleh nampak? So kain yang makan pun nampak? Tak adalah kain kita makan sampai, kadang-kadang saya tengok sampai dekat 1 hun. Okey, ikut saja. Leher saja yang tak perlu jahit tepi. Tengok betul-betul. Okey, so sini jahit tepi. Okey, nampak? Habiskan. Ini bahagian bahu dia, jahit tepi. Nampak? Leher sahaja yang tak perlu jahit tepi. Bahagian lain semua jahit tepi. Okey? Alright? Ni. Nampak tak jahit tepi dia? Di bahagian yang jahit tepi cantik tu adalah untuk atas. Kita jahit tepi semua. Nampak? Sampai bawah saya jahit tepi. Nampak? Sangat mudah. Okey? Kalau saya nak pakai kain, kita baru siapkan kain ni kan, ruffle kan, pun cantik pakai dengan baju ni. Nampak tak? Boleh pakai duduk rumah, nak buat jalan pun boleh. Yang belakang ni pun sama. Cara nak jahit tepi dia. Okey, ini bahagian belakang yang saya tanda ni. Okey, yang ni bahagian depan. So, bahagian leher saja yang tak perlu jahit tepi. Yang lain semua kita jahit tepi. So, saya tunjukkanlah kat sini Sama juga kita jahit. Lagi satu, masa kita jahit tepi, ada juga tahu student-student saya, dia asyik jahit tepi, sekali termakan benda yang lain, kain yang lain. So, kena jaga. Okey? Kena jaga. Alright? So, dekat sini, yang bahagian belakang ni, tangan kita kena jaga supaya yang kita jahit tu selapis saja. So, kita jahitkan. Jaga bahagian lain.
Sebab apa tahu? Bila kita dah terjahit, dia akan terpotong kain tahu. Kadang-kadang dia nak sipi-sipi terpotong. Nasiblah kalau tak terpotong. Ada yang terpotong, dah tak boleh pakai. Pastikan, nampak tak? Tangan kita sebelah ni jaga supaya kain tu tak terlipat-lipat. Okey. Kat sini pun kita jahit tepi. Nampak? Smooth je. Sini pun jahit tepi. Okey, buang habuk-habuk dia ni. Kain ni memang berabuk tau sebenarnya. Okey, dan bahagian terakhir. Sangat mudah. Okey, nampak? Ini bahagian belakang. Bahagian leher saja yang tak perlu jahit tepi sebab kita nak jahit dengan piping nanti. Piping yang kita buat tadi. Okey, so saya dah siap jahit tepi. Untuk proses seterusnya kita akan jahit sampai siap. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda semua yang tonton sampai habis. Saya doakan anda sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, sentiasa jaga diri. Okey, saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.